Para ulama khilaf pendapat tentang salat ghaib ini. Kerana Nabi SAW tidak pernah menunaikan salat ghaib melainkan dalam riwayat kepada satu orang sahaja, iaitu Najasyi, seperti mana yang kita tahu, iaitu Ashamah nama dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebut, matal yaum ar-rajulu salihu akhukum Ashamah faqumu wa sallu. Mati pada hari ini lelaki saleh saudara kamu Ashamah, maka bangun dan salat dah, iaitu Najasyi. Dan ada beberapa faedah sebelum saya bagi tentang Najasyi. Najasyi ini adalah merupakan Maharaja Habasyah. Najasyi ini memang gelaran Maharaja Habasyah, nama dia Ashamah. Macam Fir'aun tu bukan nama dia. Semua orang ingat dia nama Fir'aun, dia bukan nama Fir'aun. Fir'aun tu Maharaja, gelaran dia. Najasyi adalah negara Habasyah, Abyssinia, Ethiopia. Najasyi ini pemberitahuan perlu dipahami oleh golongan yang bercakap tentang negara Islam. Najasyi adalah satu orang yang menganut Islam secara senyap. Dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW, tapi dia berutusan surat dengan Nabi SAW. Nabi tidak pernah menyuruh dia berhijrah kepada Nabi, kerana dia merupakan pemerintah Habasyah. Habasyah merupakan sebuah kerajaan Kristian. Dan Najasyi apabila Ja'far bin Abi Talib pergi ke sana membawa rombongan, akhirnya dia menganut Islam. Dan dia yang membayar mahar Nabi berkahwin dengan Ramlah binti Abi Sufyan, ataupun dikenali dengan Ummu Habibah. Yang berkahwin kerana Ummu Habibah suaminya telah tanassar, suaminya telah masuk Kristian. Ubaidillah bin Jahsh, dia telah masuk Kristian ketika pergi ke sana. Dan Nabi SAW telah berkahwin dengan anak Abu Sufyan ketika Abu Sufyan belum lagi menganut Islam. Ketika Abu Sufyan belum lagi menganut Islam. Najasyi yang membayar maharnya, dia maharaja. Najasyi dia tak pernah pun datang ke jumpa Nabi. Maka dia bukan sahabat Nabi. Kerana syarat untuk jadi sahabat, menjadi tarif kepada untuk jadi sahabat ini, iaitu mereka yang hendaklah berjumpa dengan Nabi SAW. Man laqiyan Nabiya SAW wa amana bihi wa mata 'alal iman. Sesiapa yang berjumpa dengan Nabi, sahabat dia kena jumpa Nabi. Tak jumpa Nabi tak jadi sahabat. Walaupun macam mana Nabi hantar surat dia tak jadi sahabat. Kena jumpa. Tak mesti tengok Nabi, kena jumpa aja. Sebab ada sahabat yang jumpa tak tengok, iaitu sahabat-sahabat yang buta. Dia buta, dia jumpa tak tengok. Kalau kita kata hendaklah tengok Nabi, tak boleh lah. Abdullah ibn Ummi Maktum tak pernah tengok Nabi, tapi dia jumpa dengan Nabi kerana dia turunnya Abasa wa Tawalla, kan, surah Abasa. Tapi dia tak pernah tengok Nabi SAW. Dia buta, tapi dia bercakap dia jumpa dengan Nabi. Najasyi tak pernah. Nabi pun tak pernah panggil dia. Nabi suruh sahabat pergi. Nabi kata, idhabu ilal Habasyah fa inna biha malikan la yudlamu 'indahu ahad. Kamu semua pergi ke Habasyah. Hijrah yang pertama, para sahabat hijrah, Nabi tak pergi, iaitu hijrah ke Habasyah. Kerana di sana ada maharaja, malik, raja yang tidak ada orang yang dizalimi di sisinya. Dia adalah seorang raja Kristian. Nabi tidak pernah menyuruh Najasyi menukar kerajaannya menjadi kerajaan Islam. Dia kerajaan Kristian. Nabi tak pernah menyuruh untuk Najasyi berhijrah. Kerana itulah kadar yang ada pada Najasyi. Maka andaian bahawasanya lagi tak tegaknya negara Islam dalam pemerintahan seperti yang dipahami oleh setengah orang gerakan Islam pada zaman ini, ialah sesuatu andaian baru yang tidak dikenali di dalam kitab-kitab fiqh dahulu. Bukan kata tak boleh tegak, tapi artinya kalau ada cukup syarat tak apalah. Bila tak cukup syarat, Najasyi dia mati, Nabi tak kata ini pemerintah berhukum dengan hukum selain daripada hukum Allah, kerajaannya Kristian. Nabi tak kata. Nabi kata, matal yaum ar-rajulu salih. Mati pada hari ini lelaki salih. Salih dah. Kerajaan dia Kristian. Maharaja dia, hak bawah semua orang Kristian. Dia masuk Islam pun orang tak tahu. Maka Nabi suruh semua orang semayang jenazah, semayang ghaib kepada dia. Sebab apa? Sebab tak ada sebab semayang dah sana.
Maka para ulama khilaf dalam hal ini. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan salat jenazah ghaib ni dibuat kepada jenazah yang orang tak sembahyang berada. Satu pendapat. Pendapat yang kedua menyatakan dia dibuat untuk tokoh-tokoh umat. Orang penting umat. Kita buatlah. Kalau semua buat biasa tiap hari nak kena buat. Tiap hari kita kena buat kat masjid ni. Kena tiap hari ada orang mati. Jadi dua pendapat. Sebahagian menyatakan siapa saja dia boleh buat untuk mana-mana orang yang dia tak sempat solat, sebenarnya solat ghaib. Nabi SAW dalam hadis dia pernah solat di kubur kepada wanita yang cuci masjid, yang buat khemah di masjid. Wanita ada buat khemah di masjid. Lepas tu dia mati. Bila Nabi tanya, dia orang kata dia mati dah. Nabi kata, kenapa tak bagi tahu kat Nabi? Dan Nabi pergi dan solat di kubur dia setelah dia ditanam. Ini juga menyebabkan para ulama hadis sebagainya menyatakan boleh juga solat di kubur bagi orang yang wanita, bagi sesiapa yang telah ditanam jenazahnya dan kita tak sempat solat. Kita tak sempat solat. Walaupun di kalangan mereka ada yang mazhab Syafi'i ada pandangannya sendiri dalam hal ni, tetapi ini dipraktikkan oleh sebahagian para ulama berdasarkan hadis. Dan hadis itu juga menunjukkan wanita tu duduk di masjid, dia buat khemah. Kalau wanita haid sudah pasti tak boleh duduk di masjid, tentu Nabi akan bagi tahu wanita tu jangan buat khemah di masjid kok masa dia haid. Tapi ini hujah bagi pendapat para ulama kena khilaf dalam hal ni, yang menyatakan wanita haid boleh masuk ke dalam masjid jika sekiranya dia dapat menjaga kebersihan masjid, seperti pendapat Syaukani dan seumpamanya. Ada soalan?